Selamat sejahtera murid-murid. Kali ini kita akan rujuk kembali ke konsep kata nama. Sudahkah kamu bersedia dengan bahan-bahan pelajaran kamu? Baiklah, mari kita mulakan sekarang. Dalam pelajaran ini, kita akan imbas kembali apakah itu kata nama. Kemudian, kita akan lihat perbezaan di antara kata nama am dan kata nama khas. Yang terakhir sekali, kita akan lihat dan pelajari tentang kata ganti nama diri. Masihkah murid-murid ingat apakah itu kata nama? Mari kita tonton video yang berikut ini untuk kita imbas dan ingat kembali tentang konsep kata nama. Apakah itu kata nama? Mari kita lihat. Kata nama ialah perkataan yang menamakan orang, haiwan, benda, tempat dan sebagainya. Sekarang, mari kita lihat contoh-contoh untuk kata nama. Contoh-contoh untuk orang: ibu, anak, doktor, guru, kawan, nelayan, ahli bomba. Contoh-contoh untuk haiwan pula: harimau, burung, monyet, anjing dan semut. Contoh-contoh untuk benda pula ialah buku, payung, epal, kapal terbang, kereta, jus oren. Contoh-contoh untuk tempat ialah sekolah, sungai, kedai, ruang tamu, taman haiwan. Ada juga kata nama yang sukar untuk kita kategorikan ke dalam kategori-kategori seperti orang, haiwan, tempat dan benda. Kata nama sebegini ialah fikiran, perasaan, mimpi, angin, ribut dan banyak lagi. Diharapkan murid-murid sudah faham dan akan ingat apakah itu kata nama. Sehingga kita berjumpa lagi. Baiklah, sekarang kita bergerak untuk mempelajari tentang perbezaan di antara kata nama am dan kata nama khas. Apakah perbezaan di antara kata nama am dan kata nama khas? Kata nama am ialah kata nama yang bersifat umum, manakala kata nama khas merujuk khusus untuk sesuatu. Apabila kita menulis kata nama am, kita menggunakan huruf kecil, kecuali di permulaan ayat. Bagi kata nama khas pula, ia mesti sentiasa ditulis dengan huruf besar. Mari kita lihat contoh-contoh untuk orang. Yang pertama, abang. Kata nama khas bagi abang, Abang Omar. Dilihat di sini, Abang Omar ialah nama yang khusus untuk budak lelaki ini. Dan namanya ditulis dengan huruf besar A dan O. Guru. Cikgu Ros. Cikgu Ros ialah nama yang khusus untuk guru ini. Dan namanya ditulis dengan huruf besar C dan R. Doktor. Dr. Alex. Di sini, Dr. Alex ialah khusus untuk doktor ini. Dan namanya ditulis dengan huruf besar D dan A. Penyanyi. Ada ramai penyanyi di dunia ini. Namun, Kai Bahar ialah nama yang khusus untuk penyanyi ini. Namanya ditulis dengan huruf besar K dan B. Mari kita lihat contoh-contoh untuk haiwan pula.
kucing. Ada banyak nama kucing, tetapi salah satunya ialah si manja. Harimau, kita boleh beri nama khas Pak Belang. Ayam, kita boleh beri nama khas si jantan. Dan kancil, kita boleh beri nama khas sang kancil. Nama-nama khas ini kita tulis dengan menggunakan huruf besar, seperti yang dibulatkan dengan warna merah. Seterusnya, contoh-contoh untuk benda pula. Minuman. Salah satu kata nama khas Coca-Cola. Sabun, Dettol. Dettol ialah nama khas untuk sesuatu sabun. Kasut, kata nama khas Adidas. Telefon bimbit, salah satu kata nama khas yang diberikan Samsung. Sama juga seperti tadi, kata nama khas untuk minuman, sabun, kasut dan telefon bimbit ini ditulis dengan huruf besar. Contoh untuk tempat pula. Sekolah. Sekolah rendah Singnan ialah khusus untuk sekolah ini. Negara. Singapura. Singapura ialah nama yang khusus untuk negara kita. Pulau, Pulau Sentosa. Pusat beli belah, salah satu kata nama khas yang boleh kita gunakan ialah Jurong Point. Semua kata nama khas Sekolah Rendah Singnan, Singapura, Pulau Sentosa dan Jurong Point ditulis dengan huruf besar. Sekarang, mari kita lihat bagaimana kata nama am dan kata nama khas ditulis dalam ayat. Ali berjalan ke sekolah. Sekolah ialah kata nama am dan ditulis dengan huruf kecil. Tetapi apabila sekolah itu jauh dan sekolah ditulis di hadapan, kita gunakan huruf besar. Ali berjalan ke Sekolah Rendah Singnan. Oleh kerana Sekolah Rendah Singnan ialah nama yang khusus untuk sekolah itu, ia menjadi kata nama khas dan namanya ditulis dengan huruf besar. Sekolah Rendah Singnan jauh dari rumah saya. Di sini Sekolah Rendah Singnan di hadapan ayat dan tetap juga sama ditulis dengan huruf besar. Ada beberapa orang doktor di klinik itu. Doktor dalam ayat ini ialah kata nama am, ditulis dengan huruf kecil. Doktor mengubat pesakit. Perkataan doktor ditulis di hadapan. Oleh itu, kita gunakan huruf besar untuk huruf D. Ada Dr. Alex di klinik itu. Dr. Alex ialah kata nama khas. Oleh itu, kita tulis dengan huruf besar D dan huruf besar A. Dr. Alex berada di klinik itu. Sama juga seperti Sekolah Rendah Singnan tadi, kita tuliskan huruf besar D dan A untuk nama Dr. Alex. Mari kita singkap kembali perbezaan kata nama am dan kata nama khas. Kata nama am bersifat umum, manakala kata nama khas merujuk khusus untuk sesuatu. Kata nama am ditulis dengan huruf kecil, kecuali apabila ia ditulis di permulaan ayat, huruf pertamanya mestilah huruf besar. Bagi kata nama khas, huruf pertamanya mesti sentiasa huruf besar. Sekarang kita pelajari tentang apakah itu kata ganti nama diri.
Kata ganti nama diri ialah perkataan yang digunakan untuk menggantikan nama orang. Ada 3 jenis kata ganti nama diri. Kata ganti nama diri pertama, kata ganti nama diri kedua dan kata ganti nama diri ketiga. Mari kita lihat contoh-contoh untuk setiap jenis kata ganti nama diri. Kata ganti nama diri pertama digunakan untuk menggantikan nama sendiri ketika bertutur atau bercakap. Sebagai contoh, aku, saya, kita, kami. Pada zaman dahulu, apabila seseorang hendak berbual tentang diri sendiri, mereka akan gunakan hamba. Apabila seseorang berbual tentang diri sendiri ketika bercakap dengan seorang sultan atau raja, mereka akan gunakan patik. Dan seorang raja atau sultan akan menggunakan beta untuk menggantikan nama sendiri. Sebagai contoh dalam ayat, saya suka makan nasi ayam. Kami mahu ke pantai East Coast. Beta mahu berjumpa dengan Hang Tuah. Patik perlu menghadap Sultan. Sekarang, kata ganti nama diri kedua pula. Ia digunakan untuk menggantikan nama orang yang diajak bertutur atau bercakap. Sebagai contoh, apabila saya hendak berbual dengan seseorang, saya akan gunakan awak, engkau, kamu, anda, kalian. Kalau pada zaman dahulu, patik akan menggunakan tuan hamba apabila berbual dengan orang lain. Dan apabila hendak memanggil sultannya, akan menggunakan tuanku. Contoh-contoh dalam ayat, bolehkah saya berkawan dengan awak? Saya mahu ikut kalian ke pantai East Coast. Ampunkan patik, tuanku. Kata ganti nama diri ketiga untuk menggantikan nama orang yang diceritakan tentang halnya. Sebagai contoh, apabila saya berbual dengan seseorang tentang orang yang ketiga, saya akan gunakan dia, beliau, mereka. Beliau digunakan untuk seseorang di mana pangkatnya lebih tinggi ataupun dihormati. Mereka pula digunakan untuk sekumpulan orang. Pada zaman dahulu pula, apabila seseorang hendak berbual dengan orang lain tentang raja atau sultan, mereka akan menggunakan baginda. Sebagai contoh, apabila seseorang hendak berbual tentang contohnya Ali, saya suka berkawan dengan Ali. Dia baik. Dia di sini merujuk kepada Ali, iaitu orang yang ketiga. Mari kita ikut mereka ke pantai East Coast. Baginda seorang yang garang. Di sini, dua orang ini berbual tentang raja atau sultan mereka. Oleh itu, mereka gunakan baginda. Mari kita imbas kembali tentang kata ganti nama diri, iaitu perkataan yang digunakan untuk menggantikan nama orang. Kata ganti nama diri pertama digunakan untuk menggantikan nama sendiri ketika bertutur atau bercakap. Kata ganti nama diri kedua pula
untuk menggantikan nama orang yang diajak bertutur atau bercakap. Dan kata ganti nama diri ketiga digunakan untuk menggantikan nama orang yang diceritakan halnya. Sekian saja pelajaran untuk hari ini. Sehingga kita ketemu lagi.